dalam soalan yang pertama, kita lihat soalan yang pertama. Dalam soalan ini, Okey Rajah menunjukkan harga bagi durian yang dijual di sebuah gerai buah-buahan. Okey, Mukarobin membayar sejumlah RM46 tambah RM3. Okey, untuk selonggok biji buah durian, di mana setiap longgok mempunyai 8 biji buah durian. Okey, dengan jisim dianggarkan 3x tambah 4 kilo. Okey, untuk 8 biji. Okey, jadi hitung jisim dalam kilogram selonggok durian tersebut. Okey, hitungkan jisim dalam kilogram untuk selonggok durian tersebut. Okey, selonggok durian mempunyai 8 biji, yang mana satu biji itu dianggarkan 3x tambah 4 okey, kilogram. Jadi harga selonggok adalah RM 2x tolak 1. Okey, ini adalah harga selonggok 2x tolak 1. Kemudian jisim selonggok adalah 3x tambah 4 kilogram. Manakala harga untuk selonggok itu, harga yang dia bayar adalah 46x tambah 3. Jadi bagaimana kita menyelesaikan? Jadi kita tengok, pertama sekali kita nak wujudkan persamaan. Okey, persamaan dia maksudnya harga darab dengan jisim. Okey, harga dengan darab dengan jisim. Okey, jadi per kilo. Ini harga sekilo. Okey, dah harga jumlah harga selonggok darab dengan jumlah beratnya. Okey, jumlah jisimnya. Jadi kita akan dapat RM RM46. Okey, 46x tambah RM3. Jadi ini dalam persamaan yang ini. Kemudian kita ambil harga tadi 2x tolak 1, jisimnya 3x tambah 4, maka kita samakan dengan 46x tambah 3. Okey, 46x tambah 3. Jadi di sini kita kembangkan ungkapan ini. Okey, ada dua cara. Ada satu cara yang kita guna di sini. Okay, saya letakkan 2x tolak 1, 3x tambah 4. Jadi saya darabkan 2x tak 3x. Jadi 6x kuasa 2. Kemudian 2x darab dengan 4. Jadi 8x. Kemudian negatif 1 darab dengan 3x. Jadi negatif 3x. Negatif 1 darab dengan 4 jadi negatif 4. Jadi kita boleh susun balik di sini. Apa kita dapat? 6x kuasa 2 tambah 8x. Okey, tolak 3x tolak 4. So ini yang saya dapat di sini. Okey, kemudian sama dengan 46x tambah 3. Okey, sekarang kita bentukkan persamaan supaya sebelah sini jadi kosong. Kita kumpulkan. Okay, jadikan sebelah sini kosong supaya kita boleh dapat persamaan kuadratik. Okay, kita jadikan kosong, maksudnya kita 46 ni kita bawa ke sebelah sini, dia jadi negatif. 3 kita bawa sebelah sini, dia jadi negatif. Maka kita akan dapat 6x tambah 8x tolak 3x tolak 46x tolak 4 tolak 3 sama dengan kosong. Jadi hasilnya nanti 6x kuasa 2, 8x ini kita akan dapat. Okey, kita 8 tolak 3 tolak 46, kita akan dapat 41x. Okey, ini x. So dia boleh dioperasikan sekali sebab dia sama ungkapan ini sama. Ini ada x. Okey, yang ni 4 dengan 3 ni tak ada x. Jadi kita tak boleh sekalikan di sini. Jadi kita asingkan. So negatif 4 tolak 3.
jadi negatif 7. Okey. Yang ni bagaimana menyelesaikan ini sudah kita bentuk satu persamaan kuadratik. Okey, bagaimana menyelesaikan? Kita boleh tekan kalkulator. So, boleh tekan kalkulator. Ini dapatkan daripada kalkulator. Ataupun kita gunakan kaedah ini. Okey. So, 6x kita akan dapat 6 apa darab apa jadi 6. So 7 apa darab 7 jadi 7. So nanti 6x ini 7 jadi negatif 42. Ini 42, kemudian x darab 1 jadi 1x. So kita tengok dia jawapan di sini adalah negatif 41. Maka kita tengok bagaimana dia 1 dengan 42 ni menghasilkan negatif 41. Maksudnya 1 tolak 42 jadi negatif 41. Maka kita dapat jawapan. Okey, jawapan akhir di sini 6x tambah 1 x tolak 7. Kemudian 6x tambah 1 sama dengan 0 dan x tolak 7 sama dengan 0. X1, X2. Jadi kita dapat negatif 1/6 dan 7. Okey, kalau awak tekan kalkulator, awak akan guna persamaan tu EQNs. Okey, unknowns. Tekan ke degree. Lepas tu awak akan keluar, dia akan keluar A. So A di sini 6, B dia negatif 41, C nya adalah negatif 7. Maka awak akan dapat tekan X1, X2 akan keluar ni. Jadi so susun dia supaya dapat jawapan ini. Okey. Soalan yang kedua adalah metrik. Okey. Diberi harga bagi 7 buah buku dan 18 batang pen ialah RM178.70. Manakala harga bagi 4 buah buku dan 9 pen yang serupa ialah RM81.60 lebih murah. Menggunakan kaedah metrik, hitung harga dalam RM bagi sebuah buku dan batang pen. Jadi kita guna kaedah metrik. Jadi pertama sekali kita keluarkan persamaannya. Okey, maknanya dia dalam persamaan serentak. Maksudnya 7 buah buku tambah dengan 18 buah buku, harganya adalah 178.70 sen. Okey, manakala 4 buah buku tambah dengan 9 pen, harganya yang serupa. Okey, yang serupa dia kata lebih murah. Maksudnya kita tolak dengan ini. Okey, 81 178.70 sen tolak dengan 8160. So akan dapat 97 ringgit 10 sen. Jadi daripada persamaan serentak ini kita tukar dia dalam persamaan metrik. Jadi ini adalah persamaan metrik 7, 18, 4, 9. BP ini adalah untuk buku dan pen. Jadi harganya 718.70 sen, 97 11 sen. Okey. Jadi ini adalah persamaan metrik. Jadi penyelesaiannya kita tulis dalam persamaan metrik. Ini adalah songsangan. Songsangan ini adalah metrik asal. Ini adalah metrik songsangan. Ini kita darabkan dengan nilai dia. Okey, yang ini adalah cara untuk membuat metrik songsangan, yang mana kita menggunakan yang ini. Okey, formula dia songsangan 1/AD tolak BC darab dengan DA negatif B negatif C. Yang ini kita metrik songsangan. Jadi yang mana metrik ini metrik asal dia,
A, B, C, D. Okay. So bila kita ganti, awak akan dapat, awak akan kira ni. Okay, tekan kalkulator saja, tekan, awak dapat 15.50, RM3.90. So maksudnya di sini jawapan akhir awak adalah buku harganya RM15.50 dan pen harganya RM3.90. So 4 markah di sini. Satu. So ini 1, ini awak dapat persamaan metriknya betul, awak dapat 1 jadi 4. So mudah untuk awak dapat markah. Okey. Nomor 3. Ungkap hasil bagi asas nombor. 7263 asas 8 tolak dengan 20512 asas 6 sebagai suatu nombor dalam asas 5. Okey, jadi sebelum kita tukar kepada asas 5, maksudnya di sini kita kena tukarkan asas 8 kepada asas 10, asas 6 kepada asas 10. Dan kita selesaikan. Lepas selesaikan baru kita boleh tukar kepada asas 5. Okay. So, ini kita tukar kepada asas 10, kita dah darab. So, darab tukar kepada asas 10 maksudnya. Okay, ini adalah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Jadi maksudnya sini darab 7 darab dengan 8 kuasa 3, 2 darab dengan 8 kuasa 2, 6 darab dengan 8 kuasa 1, 3 darab dengan 8 kuasa 0, dan jawapan dia adalah 3763. Okay, asas 10. Okay, asas 6 sama juga. Kita susun mengikut ni, kita bahagikan. Okay, daripada kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Jadi kita tengok 2, 4. So boleh darabkan. Okay, 2 darab 6 kuasa 4, 0 darab 3, 6 kuasa 3, 6 darab 5 darab 6 kuasa 2, 1 darab 6 kuasa 1, dan 2 darab 6 kuasa 0. Dan jawapan akhirnya nanti awak dapat 2780 asas 10, ataupun kita sebut 2780. Okay. Maka di sini baru awak boleh tolak dia. Okay, maksudnya 3763 ni dah sama, asasnya dah sama. Jadi kita boleh tolak. Kita akan dapat jawapan akhir di sini 983 asas 10. Jadi asas 10 ini baru kita boleh tukar kepada asas 5. Yang ni awak boleh bahagi. Okey, contohnya cuba kita tengok. Kalau kita bahagi 5 983 bahagi 5. So akan dapat 196. Okay, 196. Maksudnya 196 awak akan dapat 980. Jadi 980 bandingkan dengan di atas ni 983, jadi bakinya 3. Kemudian 5. Okey, kita bagi lagi 196 bahagi 5. So akan dapat 39.2. Jadi dia ada baki. So kita tulis sini 39. Kemudian kita darabkan 39 darab 5. Kita dapat 95. So bandingkan dengan
Di atas ni 196 dan 95. Jadi bakinya 1. Okey, ni 5. Kemudian kita bahagi lagi 5. 39 bahagi 5 dapat tu 7. Okey, 7. Jadi kita tengok 7 darab 5 dapat 35. 35 bandingkan dengan 39, jadi bakinya 4. Kemudian kita tengok 5 bagi lagi 5, kita dapat 7 bagi 5. 7 bagi 5 kita dapat 1. Jadi ini kita dapat 1. Maka di sini kita tulis 1. So 1 bakinya, kalau kita 5 darab 1 kita akan dapat 5. Jadi 5 bandingkan dengan 7 dapat bakinya 2. Jadi kita bahagi lagi 1 bahagi 5 kita akan dapat 0 point. Jadi 0. Maka bakinya di sini adalah berapa? 0 dengan 1 bandingkan jadi 1. Maka jawapan akhir di sini kita baca. Okey, baca dari so kita akan dapat 1, 2, 4 1, 3 kuasa asas 5. Okey, asas 5. So kita dah kira, jadi maksudnya sebarang asas nombor kena tukar kepada asas 10, baru kita tukar balik kepada asas yang kita nak cari. Okey. Nombor 4. Hafizi menunggang motosikal dari Sabak Bernam pada pukul 8 pagi dan tiba di Port Dickson pada pukul 10 dengan purata 80 km per jam. Jadi Mazlan bertolak 22 minit selepas Hafizi dan tiba di destinasi pada masa yang sama. Jadi hitungkan laju. Jadi secara logiknya di sini kita tengok Mazlan dia lambat bertolak tapi dia tiba pada masa yang sama dengan Hafizi. Maksudnya Mazlan bergerak lebih laju berbanding dengan Hafizi. Okey, Mazlan bergerak lebih laju berbanding dengan Hafizi. Jadi purata laju Mazlan nanti dia mesti lebih besar daripada Hafizi. Hitungkan purata laju Mazlan. Jadi dia akan lebih besar. So tengok Hafizi bermula daripada Sabak Bernam pukul 8, Mazlan pukul 8.23 lebih kurang. Kemudian Port dia sampai pada masa yang sama. Okey, lajunya 80 dan Mazlan kita tak tahu, jadi kita kena kira. Dia Hafizi laju dia 80 tadi, maka kita kena cari jaraknya. Okey. Sini masa yang diperlukan kita tengok 2 jam. Okey, 2 jam 15 minit. Jadi 15 minit maksudnya 120. 2 jam tu 60. Jadi 120 tambah dengan 15 minit kita dapat 135 minit. Jadi disebabkan ukuran kita jam ni dia menggunakan jam. Okey, dalam jam maksudnya kita bahagi 60 minit ni kita bahagi dengan 60. Jadi kita akan dapat, kita tukar dalam bentuk jam, jadi kita dapat 80. Ini jarak kita buat, kita darab silang. So 80 darab dengan 360 bagi 135 bagi 60. So kita dapat jarak yang akhirnya 180 km. Jadi untuk Mazlan, kita nak cari laju Mazlan, maka kita kena cari
jarak. Jadi jaraknya sama tadi 180. Kita ganti. So masa mazlan dia lebih kurang dalam 2 jam 1 jam. Tengok masa mazlan 60 dia 1 jam 52 minit. Okey, sunyi 10 pukul 10.15 tolak dengan 8.23. Jadi masanya 1 jam 52 minit, iaitu 60 minit tambah dengan 52, kita dapat 112. Jadi 180 ini 112 bagi dengan 60 sebab kita nak tukar dia kepada jam. So 180 1.87. So jawapan akhir akan dapat 96.26 km per jam. Okey. Ini adalah formula asas di sini, laju, jarak bagi masa. Okey. Kemudian yang kelima. Yang kelima, rajah menunjukkan jarak. Jarak masa. Jarak laju. Laju masa pergerakan antara bandar A dan bandar Y, bandar X dan Y. Jadi jarak dia Y tambah 78. Masa pukul 8 hingga 10.15. Kemudian lajunya Y 50, ini 1.5. Jadi kita tengok. Untuk laju so di sini kita menggunakan formula yang sama, laju jarak bagi masa. Untuk laju, so jarak untuk mengira keturunan itu maksudnya laju jarak bagi masa. Jaraknya ini, so kita tengok laju, so jarak laju dalam masa. So bila kita cari jarak laju dalam masa, maksudnya dicari luas untuk laju ni. Kalau laju dengan masa, graf laju dengan masa, so ini adalah jarak. Jadi jarak itu maksudnya diwakili oleh luas di bawah graf. So luas ini, so luas trapezium di bawah graf ini, dia mewakili jarak. So ini adalah trapezium. Jadi bila ada trapezium, so kita guna formula trapezium, 1/2 A tambah B dah. So A tambah B dalam dengan C. Maksudnya A, ini B, kemudian ini C. So ini adalah A, B, C. So ini adalah A, B, C. Jadi di sini kita tengok jarak tadi, jaraknya 7 X tambah 78. Kemudian luas di bawah graf 1/2 kita selesaikan. Kemudian yang ini adalah luas segi 4 ini. Y darab dengan X tolak 5, 1.5. So kita nak cari berapa ni, kita tak tahu berapa nilai X. Jadi macam mana dapat nilai X nanti? Jadi sekarang, so bila kita tengok macam mana dapat nilai X, kita tengok daripada sini. So ini adalah jarak masa. So ini pukul 8, ini pukul 10. Jadi masanya 2 jam 15 minit. Jadi ini
2.15 jam. So 2.15 jam tolak dengan 1.5, kita dapat 0.65y. Jadi ini selesaikan, akan dapat 0.75 50 tambah y. Jadi yang ni bila awak selesaikan, so akan dapat y tambah 78 37.5 tambah dengan 1.4y. Okey, yang ni selesaikan. So awak akan dapat jawapan akhirnya y sama dengan 101.25 km per jam. Okey, jadi yang ni dia mudah, cuma kita perlu hati-hatilah bila kita buat. Okey, so kena teliti. Jadi sini kita gabungkan luas di bawah graf, iaitu trapezium dan segi 4. Okey, itu untuk yang kelima. Yang keenam, okey, rajah di bawah di ruang jawapan menunjukkan sebuah trapezium dengan tapak segi 4 PQR. Okey, PQR TUVW segi 4. Okey, ini adalah gambar ya. Jadi yang ini kita guna kaedah kawin. Okey, kita tengok. Dia nak tandakan simbol sudut ini theta bagi sudut antara satah PTS dan PQRS. Jadi satah PTS dan PQRS. Jadi kita potong yang sama. Yang sama adalah P dan S. Jadi P dan S ni sama, kita letak di tengah. So satah di atas, T kawin dengan P, dia akan dapat Q. T kawin dengan P, dia akan dapat R. Kemudian T kawin dengan S, dia akan dapat Q. Lepas tu T kawin dengan S, dia dapat R. So kita ada 4 pilihan di sini. Jadi ini kita bandingkan. So bandingkan yang mana lebih sesuai. Yang akan membentuk segitiga bersudut tegak. Okey, so di sini kita tengok TPQ. TPQ. So ini saja yang akan membentuk segitiga bersudut tegak yang sudah ada nilai garisan tepi ini. Contohnya kalau kita buat PQ 17. Okey. Kita tengok T turun ke bawah ni, kalau T kita tegakkan, dia akan dapat ni. So kita dapat 9. So ini dia bersudut tegak. Maksudnya kalau kita ambil P, maksudnya sudut itu berada di P. Sini theta dia. Maka yang ini saya dah buat yang sini. So TPQ. Okey, sudutnya berada di sini. Jadi kita tengok ini dah ada 9 bertentangan dan bersebelahan dah ada. So ini adalah bertentangan bahagi bersebelahan. Jadi kita guna tangent. So tangent theta 9 bagi 11. Jadi songsangkan kita dapat 39.290 darjah. So ini mudah untuk wasko. Okey, 3 markah. Lepas tu soalan yang ketujuh. Okey, soalan mudah. Persamaan. Okey, kaedah metrik tidak dibenarkan dalam soalan ini. So tidak boleh menggunakan kaedah metrik. Jadi kita guna kaedah penghapusan. So dalam kaedah penghapusan kita kena buat. Okey, kita tengok persamaan 2 ni. Persamaan yang kedua-dua persamaan ini. Sebelum kita menghapuskan, kita tengok ada tak benda yang sama di sini. Ataupun ada tak benda yang mudah untuk kita samakan. Okey, kalau di sini kita tengok contoh di sini. Okey, 2 dengan 4. Coba bandingkan 2 dengan 4.
Okey, dalam mudah untuk kita letak ni 2 ni supaya jadi 4. Bagaimana suruh 2 ni jadi 4? Kita darab dengan 2. Maka persamaan 1 kita darab dengan 2. Jadi kita darab dengan 2 dia jadi 4. 3 kita darab dengan 2 jadi 6. So 3 darab 2 dari 6. Maksudnya ni sudah kita dapat persamaan 1. 4P tolak 6Q tolak dengan negatif 6. Okey, kemudian kita bawa persamaan yang kedua, negatif 4P tambah 5Q tolak dengan 7. Okey, maka kita tengok sini persamaan ni sudah ada sama 4 dengan 4. Jadi kita boleh sama ada kita tolak ataupun tambah supaya dia jadi kosong. Maka di sini saya tambah dia, maksudnya 4 tambah negatif 4. Jadi kosong. Kalau tekan kalkulator, 4 tambah negatif 4 kosong. Negatif 6 tambah negatif 5 akan jadi negatif 1. Jadi 1 tu tak tulis, jadi negatif Q. So negatif 6 tambah 7 dia akan jadi 1. Maka kita nak Q saja, kita tak nak negatif Q, kita nak Q saja. Maka negatif tu kita akan bagi ke sebelah ni jadi negatif 1. Jadi bila dapat Q sama dengan negatif 1, baru ganti balik dalam persamaan 1. Mana-mana persamaan lah, tapi yang mudah ni persamaan 1. So 2Q 2P tolak dengan 3Q sama dengan negatif 3. Jadi gantikan Q ni dengan negatif 1. So dapat 2P tolak 3 negatif 1 sama dengan negatif 3. So, negatif P tambah Q tambah 3 sama dengan negatif 3. Jadi P tambah negatif P tambah sama dengan negatif 3 tolak 3. Jadi 2P negatif 6. So jawapan akhir P sama dengan negatif 3. Tetapi ingat, jangan lupa soalan dia adalah P tambah Q. So kita tambah P tambah Q. Jadi negatif 3 tambah negatif 1. Kita dapat negatif 4. Okay. Itu soalan 7 persamaan serentak. Okay, soalan 8. Okay, gambar rajah menunjukkan ini adalah persamaan perkadaran. Okay, menunjukkan hubungan, hubungan bilangan lemang yang dihasilkan dengan jisim pulut dan bilangan kelapa yang digunakan. Ini bilangan lemang 24, pulutnya 8, bilangan kelapa 4. 36, bilangan pulut P tak tahu, so bilangan kelapa 6. Jadi diberi bilangan lemang yang dihasilkan. Bilangan lemang yang dihasilkan berubah secara langsung dengan kuasa 2 jisim beras pulut secara songsang dengan bilangan buah kelapa. Okey, jadi lemang berkadar langsung dengan jisim kuasa 2 dan berkadar songsang dengan kelapa. Jadi ini lemang, jisim ini kelapa. Okey, bilangan kelapa. Jadi kita dapat, bila kita buang ni tanda perkadaran ni, dia akan jadi sama dengan K. So kita letak K di sini pemalar untuk kita dapat. Jadi K itu pemalar, maka kita boleh samakan di sini. Maka kita letak jisim lemang 24. Kelapa 4. So, nilai jumlah beras dia, berat dia adalah 8 kuasa 2. Ini 36, 6. P itu kita tahu tadi. Jadi di sini kita boleh kira P. So kira akan dapat P sama dengan 12. Okey, itu perkadaran. Nombor 8. Okey, nombor 9. Nombor 9 kena ingat formula tanpa menggunakan kalkulator.
Okay, dalam formula trigonometri kita tengok kalau dua pasangan dia adalah 1 dan punca kuasa 3. So tangennya adalah punca kuasa 3 bagi 1. So ni yang saya buat ni macam mana saya dapat 2. Okay, kalau dia bagi tangen tadi, so tangen punca kuasa 3. So tangen punca kuasa 3, jadi ini 3 bagi dengan 1. So kita dapat X sama dengan 2. Ini hypotenuse-nya 2. Maka kalau sin dia sin sin bertentangan hypotenuse. So bertentangan punca kuasa 3 hypotenuse 2. So 2 bagi 2. Kemudian cos, okay, cos bersebelahan bagi dengan hypotenuse jadi 1/2. Maka hasil tambah sin dengan cos, so kita dapat punca kuasa 3 tambah 1 bagi 2. Okey, soalan yang terakhir nombor 10. Okey, ini adalah pencari persamaan. Okey, persamaan garis lurus. Okey, menyelesaikan persamaan garis lurus ini menggunakan kita menggunakan kaedah trigonometri juga. Kita kuasa 2. Okey, mencari hypotenuse, berapa panjang. Okay, ini adalah pertama sekali kita cari keturunan. Okay, keturunannya ini adalah keturunan yang kita cari formula M sama dengan Y kuasa 2 tolak 1 X2 tolak X1. Jadi ini kita ambil okay, 12 tolak 0 tolak 16. Ni kita ambil Y2, X2, Y2, X1, Y1. Jadi kita dapat keturunannya negatif 34. So negatif 34 persamaan RQ-nya so persamaan dia RQ jadi kita guna formula Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y, so M kita dah ada negatif 3/4X tambah dengan 12. Jadi 12 macam mana dapat? So ini pintasan ini adalah 12 Y. So buat selesaikan jadi 4 darab dengan Y bawah sini, 4 darab dengan 12 jadi 48. So 4Y negatif 3X tambah 48. Jadi kita dalam bentuk yang ungkapan yang diberi ini, okay, Y tambah BX tambah C sama dengan C. So ini sama dengan ini. So dalam bentuk yang dikehendaki oleh soalan. Okay. Ini jawapan ni semua dah jawapan, tapi kita nak bentuk ungkapan yang dikehendaki oleh soalan. Okay, baru kita dapat markah penuh. Okay, itu soalan 10. Jadi sekian saja untuk kali ini. Diharap kita akan berjumpa pada sesi akan datang. Okay, selamat maju jaya dan selamat memberi manfaat. Terima kasih.